Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratim mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung, daripada kita lahir di alam roh dan juga sekarang tidak pernah berhenti nikmat-nikmat Allah. Terutama nikmat yang besar sekali, yaitu nikmat hidup, di mana kita mengetahui bahawa hidup ini adalah penceritaan dirinya, dari kisah-kisah dirinya, ya, cerita-cerita semuanya adalah cerita-cerita, kisah-kisah tentang dirinya. Dia yang nak mengisahkan apa perangai-perangai, apa sifat-sifat, apa bentuk-bentuk, afal-afal, bentuk apa sekalian pun ciptaannya, semua adalah di bawah kekuasaan pemerintahan Allah. Semua di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ceritanya adalah maha sempurna semua. Cerita yang tak dijadikan apa pun, semuanya adalah hikmah kebijaksanaan Allah. Tidak ada sesiapa yang boleh mempertikaikan. Apa saja yang berlaku pada hidupan kita ini, baik atau buruk, apa pun coraknya, siang atau malam, masa apapun, semuanya adalah menceritakan tentang diri keesaannya. Tidak ada dua pun. Kita duduklah di situ, iaitu sentiasa mentajalikan, ataupun kita sendiri tidak ada rasa kehendak apa-apa, melainkan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita bersyukurlah, seperti mana kita ditiupkan roh, seperti mana Nabi Adam AS, moyang-moyang kita yang pertama, yang mana dalam keadaan kaku, dalam keadaan patung semata-mata, tidak memperolehi apa-apa lagi, semata-mata benda yang belum berisi roh lagi, berbentuk patung. Lalu Allah Subhanahu wa taala meniupkan dari sisinya, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus masuk roh yang bersumber daripada Nur Muhammad itu masuk ke tubuh Adam. Lalu Adam diajarkan mengucapkan pertama masuk roh, iaitu disebutkan Alhamdulillah. Maka perkataan pertama apabila Adam itu, perkataan pertamanya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Adam dimasukkan roh, perkataan pertama Alhamdulillah. Jadi begitulah kita apabila bangun daripada tidur, terus kita menyebut Alhamdulillah dengan apa makna yang jelas, iaitu kita dimasukkan roh kita. Setelah kita tidur tadi, mati, tak memiliki apa-apa, dia roh tu telah keluar, dia keluar, maknanya mati, dia keluar. Bila dia keluar, kita tidak tahu jalan keluarnya, tetapi Allah lah yang maha mengetahui untuk mengeluarkan roh yang di dalam badan kita. Lalu dia keluar, tidak ke mana-mana pun, tetap juga di sekalian alam ni juga. Istilah keluar tu, dia pergi ke alam yang lebih halus, ataupun ke alam
yang untuk mengesakan Allah juga. Tadinya masa hidupnya kalau kita mempelajari kehidupan kita tak lain kehidupan mengesakan dia. Bila tidur pun juga dibawa berjalan tetap juga mengarahkan, iaitu mengesakan Allah. Lalu masuk tu tadi balik roh tu harus disempurnakan dengan rasa kesyukuran. Tetap juga memuji Allah, memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adakah kita benar-benar bila bangun tidur tu mengucapkan tu dulu? Ya Allah, sebelum ni aku tidak ada. Berapa jam ni aku tidak ada. Itu satu pengajaran yang besar waktu kita tidur. 7 jam ke, 8 jam ke, 6 jam ke, 5 jam ke, 1 jam tak kira lah, 5 minit ke. Yang mustahaknya Allah tu mengeluarkan kita. Tadi masuknya kisahnya masuknya pun kita ke tempat yang benar. Mudakhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasir. Maknanya kita ni masukkan kami ke tempat yang benar. Kita ni masuk ke tempat yang benar. Apa tu masuk tempat yang benar? Iaitu mengesakan Allah. Jangan ada rasa keakuan diri. Masuk ke tempat benar. Keluar pun nanti roh kita tetap juga kita ajari roh kita keluar waktu tidur. Tetap juga nakkan ke tempat yang benar. Iaitu tetap nak mengesakan Allah. Kalau kita mimpi apa pun dibawa dalam mimpi, dalam tidur kita, dalam mimpi tu kita bermimpi melihat apa, lazimkan kita minta kepada Allah supaya kita tetap mengesakan Allah SWT. Bagaimana kita nak olahkan dalam kehidupan kita supaya tidur itu sendiri pun mengesakan Allah. Jadi buktinya adalah ketika kita di dunia ni, ketika dalam keadaan kita berada di alam dunia ni, bagaimana kita mengolahkan setiap maknanya gunung, ganang atau benda apa saja pun tidak dapat mempengaruhi kita untuk kita terus mengesakan Allah. Adakah di dunia kita begitu? Jadi beruntung kita mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah ni, maka kita akan sentiasa nak mencari setiap maqam, setiap dikatakan tadi wal asr, demi masa, setiap masa-masa tu, setiap detik, saat, bilangan turun naik jantung kita sentiasa se. Kita nak satu, esakan dia je. Itu matlamat hidup kita. Sentiasa mengesakan Allah seperti mana Allah SWT sentiasa mengesakan dirinya sendiri. Sedangkan masa pun kita pelajari dulu, masa tu sendiri kita tak tahu bila mulanya. Dia Allah jadi yang pertama tu masa tu sendiri Maha Esa lah. Iaitu Maha Esa, dia tetap juga mengesakan dirinya. Sampai pada kita tak tahu tu bila mulanya masa awal tanpa permulaan, sampai bila-bila pun sentiasa mengesakan Allah. Tu masa tu Allah jadikan masa tu pun sendiri dah mengesakan Allah, tidak henti-henti. Jadi hidup ni adalah masa kita ni. Bagaimana kita nak olahkan supaya dapat sentiasa mengesakan Allah hingga al-mal wal banu zinatul hayat, supaya al-mal, harta benda, anak-anak, wang ni, apa saja pun kat dunia yang kita lihat yang lain selain daripada Allah, itu semua adalah zina, perhiasan. Yang perhiasan yang wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amal. Dan itu kita nak tetapkan sebagai yang tetap ialah kita mengesakan Allah. Itu yang paling mustahak sekali. Kita tetap mengesakan Allah hidup kita. Bagaimana kita nak dapatkan tu? Ada tujuan sebenar kita. Kalau kita dah terpengaruh dengan selain daripada Allah, kita kejar tu, kejar ni, boleh. Tapi adakah kita mengesakan Allah sesuatu itu? Kalau tidak, jadi perhiasan lah. Perhiasan tu kita tak faham zinatul hayat. Kita tertipu lah dengan perhiasan tu. Jangan sampai perhiasan atau benda, wang ringgit, kedudukan, wanita, apa saja pun itu menyebabkan kita tak dapat mengesakan Allah. Itu kerugian. Innal insana lafil khusr. Jadi macam mana kita nak olahkan diri kita?
Tu masing-masing kita. Tu beruntungnya orang belajar kenal diri, kenal Allah. Tak putus asa, hari-hari dia dengar cerita tentang mengenal diri, mengenal Allah ni. Dia dapat Allah pecahkan skill demi skill. Bagaimana nak olahkan kehidupan kita supaya setiap saat, detik, nafas turun naik, nak mengesahkan Allah je, dia dah dapat ada tujuan sebenarnya. Keberuntungan inna fatahna laka fathan mubina. Kemenangan tu dia dah nampak, iaitu sentiasa mengesahkan Allah setiap saat dan detik, dan dia cari hidup dia nak cari lagi macam mana. Dia halusi lagi sampaikan ke dalam roh, ke dalam nafas turun naiknya, sentiasa nak mengesahkan Allah. Tak ada hidupku melainkan hidupmu ya Allah. Itu mengesahkan Allah. Tak ada merasa keakuan diri, itu mengesahkan Allah tu tadi. Tapi kalau dah ada rasa keakuan diri, mana kita dah adakan dua, mana itu bukan kemanisan. Itu innal insana lafil usr, itu manusia dalam kerugian. Jadi kita nak olahkan sungguh-sungguh. Nak olahkan sungguh-sungguh darjat tu tadi. Ada orang yang dia menyembah Allah daripada luar. Ada yang menyembah Allah, mengikuti sistem Allah daripada dalam kolbun. Dan ada orang di luar kolbun. Jadi tak sama. Orang yang di dalam kolbun tu benar-benar tak ada keakuan diri dah. Bila dah tenggelam, dia dah kenal Nur Muhammad dalam kolbun. Bila dia dah kenal Nur Muhammad dalam kolbun, lenyaplah diri. Yang ada hanya mengesahkan Allah. Kerana Nur Muhammad tak lain, dia kerja dia mengesahkan Allah 24 jam. Tidak pernah dilalaikan. Dia tenggelam, tak ada diri, duduk kat Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tak lain, dia mengesahkan Allah. Dia lah pergi kepada Ahmad, dan Ahmad tak lain, Ahad pergi pada Ahad, dan sesungguhnya cukup Ahad dirinya sendiri. Itu daripada dalam. Dia menyembah mengikuti sistem yang betul. 24 jam sentiasa daim, iaitu terus menerus, tidak pernah dilalaikan. Sentiasa ingat sentiasa dia tu tidak ada yang ada hanya Allah. Dia duduk di situ mengesahkan Allah. Jadi dia pakai makam dia, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Bukan dia dah bukan, memang dia pun tak ada, dah tinggal dia. Allah ialah aku. Bukan kau yang melontar, aku. Kau jangan ingat engkau lagi, aku semuanya. Nafas kau turun naik, aku. Wa ma ramaita iz ramaita. Engkau melihat tu bukan engkau melihat, aku. Gunakan itu penglihatan aku. Mengapa kau jangan deh. Mana duduk di situ dah tak ada pengakuan diri. Bukan ada dua, bukan mengaku Tuhan. Memang tak ada. Kita ni tak ada. Jangan salah faham. Kalau salah faham dia kata, si Haji ni mengaku Tuhan ni. Bukan, tak ada. Kita ni tak ada. Janganlah. Kita rasa ada tu angan-angan, tertipu kita. Kita ni tak ada. Habis tu kau bercakap, itu perkataan dia. Habis kau berkehendak ni, itu kehendak dia. Tapi kalau kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, susahlah nak cakap. Sebab keakuan diri kau menebal. Bila keakuan diri kau menebal, menjadi titik hitam, jadi gelap, engkau tak akan dapat merasakan ihsan yang kuat. Sifat ihsan, kau tak dapat seolah-olah melihat Allah. Kau tak dapat seolah-olah melihat Allah. Kan ihsan tu gitu. Rasulullah kata kau berkehidupanlah seolah-olah kau beribadahlah seolah kau melihat Allah. Dan kalau kau tak dapat yakini melihat Allah, yakini bahawa Allah sentiasa melihat engkau, tak pernah berpaling. Itu kan ihsan. Tapi kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, tak ada sifat ihsan lah. Dia kena iman, Islam, ihsan. Baru kita dapat yang dikatakan tadi, baqaq, iaitu kekal di dalam wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Berada. Jadi dia berada di dalam keadaan mengesahkan Allah. Dia tak mau ada keakuan diri. Keakuan diri itu adalah sesuatu yang dipanggil tadi pintu untuk membuka segala maksiat. Jadi dia takut nak berada di dalam keakuan diri. Dia duduk, dia cari. Jadi kita kena faham makam-makam ni tadi. Allah Subhanahu Wa Taala dia membeli, menebus. Allah nak menebus kita. Macam mana Allah nak tebus kita? Untunglah kita bila Allah tebus kita. Allah membeli kita. Untunglah kita. Tapi macam mana orang yang Allah Ta'ala nak membeli, menebus ibaratnya gitu? Adalah orang yang dia tidak disibukkan dengan perniagaan, jual beli, keduniaan. Dia tak sibuk. Hati dia an zikrillah, mana Allah menebus. Menebus mana orang itu berada di dalam keadaan benteng Allah. Dia dah tak maulah. Dia tak mau yang lain dah. Betul-betul dia nak
Benda-benda yang ada kelilingnya semuanya dia tak heran. Itu maknanya Allah akan menebus orang begitu. Allah akan menyelamatkan orang begitu. Allah sendiri berjanji dalam hadis qudsi, Allah akan selamatkan orang yang Allah Ta'ala kata, aku akan tebus orang-orang yang tak hiraukan apa saja pun. Jual beli ke, keuntungan wanita ke apa, tak masuk dalam hati dia, di luar saja. Dia ada anak isteri apa, dia uruskan, dia tak masuk ke dalam. Dia uruskan ikut amanah apa yang Allah suruh. Wa belum nanas. Kemudian dalam diri dia tak boleh dimasuki lain, melainkan yang ada hanya Allah. Dia menjalankan itu semua dengan semuanya dengan wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Bukan engkau melawan. Semua bukan dia terus membuat, iaitu apa yang dilakukan dalam kehidupan dia, amanah apa pun, semuanya atas dia gunakan kehendak, dia gunakan maknanya iradat, kekuatan dan kehendak Allah, kudrat iradat Allah. Tak ada dia merasa aku yang hantar anak sekolah, aku yang bagi anak makan, aku yang bagi orang ni. Dia tak ada mengaku. Dalam dia mengolahkan wabim nanas, dia tak ada pengakuan, dia tak tertipu dengan keadaan tu. Orang begini maknanya dia tak hiraukan yang lain selain Allah. Maka orang macam ni Allah akan tebus dia, Allah akan ambil dia. Allah Ta'ala kata mana orang begini orang yang beruntung. Jadi pelajaran kita ni pelajaran ke arah situ. Kita nak Allah yang tebus kita balik. Kita nak macam mana Allah tebus kita. Allah dah tengok bagaimana kita tak hiraukan tadi apa saja ujian, apa saja, kita tetap juga berpegang kepada Engkau lah ya Allah, Engkau lah ya Allah, tak ada aku, Engkau. Itu tandanya Allah telah tebus, mana orang tu tak ada keakuan diri. Jadi olahkan bagaimana kita nak dapatkan tu. Ini dah skill dah Allah Ta'ala bagi kita. Rasulullah bawa skill ni dalam kehidupan. Para sahabat, para wali Allah semua bawa skill. Ini skill-skill rahsia-rahsia ni tadi. Ya. Barulah perkataan kita nanti bila dah tak ada keakuan diri, Allah sebut apa? Bismillah, bismillah akan jadi. Allah Ta'ala kata selamat, selamat akan jadi perkataan. Allah kata jadi, maka jadi. Kita dengar perkataan tu daripada Allah, bukan daripada kita dah. Kita dah tak ada keakuan diri. Barulah betul. Apa saja kalimat-kalimat keluar daripada mulut kita adalah kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat lintasan-lintasan khatir-khatir Rabbani, khatir ke Tuhan, bukan khatir syaitani ataupun hawa nafsu punya khatir, bukan. Kita jelas mendengar tu khatir lintasan tu daripada lintasan Allah. Kerana tak ada keakuan diri. Cuba ada keakuan diri, datanglah lintasan min syarril waswasil khannas. Was-was daripada jin dan juga minal jinnati wan nas. Bisikan yang datang nanti, bisikan jin-jin, setan-setan dan juga manusia-manusia sihir-sihir, dan hawa nafsu kita, nas tu tadi. Jadi kalau kita buangkan kesemuanya, kita minta kepada Dia Allah yang jaga kita, Dia yang terserahkan. Kita minta Allah tebus kita. Sebab apa? Kita tak mampu. Selama hari ini Allah yang susun hidup kita. Mengapa kita mengaku kita yang susun? Kita yang tahu ini, kita tahu ini, kita ada ilmu. Tak boleh mengaku kita. Ya. Jadi semuanya jangan pakai itu semua. Kita kena menuntut ilmu, tapi jangan kita memakai ayat tu dulu. Kita meletakkan tepi dan kita menunggu arahan daripada Allah untuk gunakan ilmu ayat mana. Jangan kita pakai ayat tu dulu. Bila dah, bukan saja ayat tak betul, tapi kita menunggu apa yang Allah Ta'ala suruh. Pakai ayat apa, pakai mujizat apa, pakai karamah apa. Bagi Nabi mujizat, bagi kita karamah. Jadi kita nunggu hadi ataupun mahdi, hidayah dia mendapat hidayah Allah, mahdi. Bila dapat kita mahdi hidayah Allah, maka waktu tu kita gunakan, kita jalankan. Bukan kita ni Imam Mahdi, tapi mahdi itu maknanya adalah dapat petunjuk. Petunjuk ni mesti adalah orang yang kenal diri, kenal Allah, barulah dia tahu petunjuk tu daripada Allah. Mahdi, petunjuk daripada Allah. Hidayah, hadi, hidayah, samalah tu. Tapi bahasa tu lain. Kalau Mahdi tu kepada orang-orang yang dapat hidayah. Kalau hidayah tu umum lah, siapa yang dapat hidayah tak kisah. Kalau hadi tu, itu hidayah, petunjuk Allah. Mahdi seseorang tu yang bawa, dia dapat petunjuk, dia memberi petunjuk, membawa petunjuk dan memberi petunjuk. Jadi kita nak begitu, dapat petunjuk dan memberi petunjuk.
kita bawakan dalam kehidupan kita, iaitu jenis-jenis, iaitu kelakuan-kelakuan, sifat-sifat yang tak ada pada diri kita, tak ada pengakuan dalam diri kita lagi. Kita dari sifat kita dah tak ada mengaku kita ni ada dah. Sifat perangai kita tu. Bila dah tak ada sifat perangai mengaku diri, maka hilang keakuan diri, maka akan terzahirlah, iaitu sifat-sifat Allah, sir-sir, rahsia-rahsia Allah. Dan akan terkeluarlah Allah Ta'ala punya karamah-karamah. Bukan karamah kita, bukan mujizat kita, semua dia cerita dia. Nak mencerita, nak menzahirkan apa, itu jelas dialah yang mengeluarkan, bukan kita. Dia mengeluarkan cerita-cerita daripada skrip-skrip kehendak-kehendak, skrip-skrip kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan. Tapi kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, apa nak saya nak cakap kan? Sampai bila pun kita takkan faham. Sebab kita duduk di dalam akuarium Yahudi, akuarium hawa nafsu. Kita tak mau keluar daripada akuarium hawa nafsu tu. Kita duduk dah lama dalam pengakuan diri, mengaku kita ni hidup, kita ni kuat, kita ni ada kuasa, kita mengaku. Tetap juga kita nak mengaku kita lagi tinggi pelajaran kita, kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, lagi jauh kita sebenarnya, lagi rosak kita. Sebab lagi banyak ilmu, kita sandar pada ilmu, kita tak sedar. Kita makan tadi, makan makanan tu tadi pun kita dah bersandar pada makanan. Memang kita harus makan makanan, tapi jangan bersandar pada makanan. Bukan makanan tu beri kita kuasa, tapi Allah mengisikan kuasa tu dalam makanan. Baru bila kita makan cahaya iman. Cahaya iman tu maknanya bila kita makan supaya diri kita beriman, mengesakan Allah. Kudrat tu pergi kepada mengesakan Allah semua. Itu cara dia. Kita olahkan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ni setiap detik dan saat macam mana kita nak olahkan supaya mengesakan Allah. Kita kena, pasal kita tahu hala tujuan kita tak lain. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Meniadakan diri kita semua, Tuhan pun tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya esa Allah semata-mata. Kita nampak semuanya atas kudrat dan iradat Allah. Matahari itu bergerak daripada timur dan barat, menaik balik, dia ulang. Kita tak nampak ke tu iradat, kehendak dan kuasa Allah? Tak nampak lagi. Hari-hari kita nampak. Itu tanda yang besar. Tanda yang dalam diri kita lagi, tanda yang macam-macam semuanya yang Allah jadikan sekalian alam ni, nak menunjukkan tanda-tanda mukjizat-mukjizat Allah, kebesaran-kebesaran, keagungan Allah. Jangan nampak lain, kita nampak lain, habislah kita. Sebab kita punya pelajaran, kita hanya pelajaran yang menunjukkan pada ilmu, bukan menunjukkan kepada mengesakan Allah. Ada salah pasang kita. Patut setiap pelajaran tu, apa pun pelajaran, daripada huruf alif yang rendah-rendah, yang bawah hingga yang tinggi, tetap juga mengesakan Allah. Kau tinggi belajar ke rendah ke, tetap kalau pelajaran yang betul adalah tetap mengesakan Allah. Banyak ke sikit ke, tetap mengesakan Allah. Jadi tak ditanya tu banyak mana, ditanyakan bagaimana walau sikit, macam mana kita mengesakan Allah. Faham tak kita? Mengesakan Allah tu macam mana? Kita kadang-kadang kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak tahu mengesakan Allah. Itu disebut ni nama Allah, tapi masih ada keakuan diri. Itu belum mengesakan Allah. Hanya orang yang benar-benar mengesakan Allah, Rasulullah SAW sendiri bagi tahu. Ini rahsia, siapa yang betul mengesakan Allah, hidupnya manis tiada pahit. Hidupnya manis. Tu beruntung kita belajar kenal diri, kenal Allah ni. Hidup kita bahagia, manis. Sebab apa? Kita tak ada keakuan diri. Kita nak disuruh sentiasa mengesakan Allah. Kita nampak sekalian alam apa yang berlaku semua atas kekuasaan, keesaan, kudrat Allah. Kita nampak baik atau buruk, siang atau malam, detik apa pun kehidupan kita rasakan dia ya semua. Dia sekali pandang kita, sekian alam kita pandang, semuanya dia punya pengaturan, dia punya cerita. Iblis tu, malaikat tu, apa pun cerita, semua kita nampak cerita dia je. Kita lazimkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak olahkan, kita betul-betul duduk di situ, jangan ada keakuan diri. Maka Allah yang sendiri akan
mengolahkan setiap saat dan detik. Setiap turun naik nafas kita, Allah dah beli diri kita, maka Allah yang tahu urus diri kita. Ibarat gitulah. Tapi kalau kita masih lagi nak ada keakuan diri, tak dapat ditebus oleh sesiapa. Malah kita berada dalam kesombongan. Sebab apa? Kita mengaku kita yang ada kuasa, kita yang hidup, kita ada berkehendak. Padahal tu semua kita gunakan kehendak tu daripada kehendak Allah. Kalau Allah tak bagi kehendak, kita tidur pun tak boleh. Nak makan apa pun tak tahu. Kehendak Allah memberi kita nak makan, nak beri kita ngantuk, semua kehendak Allah. Nak tunjukkan semuanya atas diri kita, semua di bawah kekuasaan Allah, di bawah pentadbiran Allah. Allah yang takbir kita, Allah yang uruskan diri kita, Allah yang tahu kisah-kisah apa yang kita nak kena buat. Kita tak tahu, ke depannya kita tak tahu apa nak berlaku. Allah tahu dah. Dan Allah yang menggerakkan kita melakukan apa semua. Mana boleh, aku ada kuasa. Kita tetap nak pakai. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, sifat 20. Kita rasa kita ada kuasa lah. Ni belajar sifat asal, sifat 20. Mana ada kita kuasa, mana ada kita hidup. Itu kena asas tu, kena awaludin makrifat tu. Awal agama tu kenal diri dulu, bahawa diri kita ni tak ada. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, terus kenal Allah, mana boleh. Kita akan membangkang nanti. Tapi kalau kita kenal diri kita, siapalah kita nak menentukan ke depan ni? Semua kehendak-kehendak Allah. Aku boleh bersolat tengah malam bertahun-tahun. Aku boleh berpuasa, aku boleh pergi solat berjemaah. Aku boleh semua apa yang kita buat tu semua adalah kudrat dan kehendak Allah. Kita la haula wala quwwata illa billahil azim. Kena faham betul-betul. Kena berakhlak. Allah tak pernah tinggal. Allah nak tengok. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati seperti hidup. Mana mati hidup. Allah Ta'ala jadikan situ kita dalam keadaan diuji, tak diuji, dibagi rahmat, dibagi nikmat, dibagi macam-macam ujian-ujian, semuanya dia nak tengok. Dia nak tengok ahsanu amala. Siapa yang buat amala ahsanu amala, baik kebaikan dalam hidup dia tu. Dalam kehidupan hidup dan mati dia tu sekalian tu, dia nak tengok macam mana kehidupan kita lakukan. Ahsanu amala tak? Baik tak amalan? Baik amalan macam mana? Kita tetap juga, kita ridho Engkau lah ya Allah. Engkau lah yang susun hidup aku ya Allah. Baik atau buruk tu semua Engkau yang menentukan ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Si Haji ni mana boleh. Kita buat jahat, Allah pula kita salah. Bukan salahkan Allah, kita tak mampu berbuat apa-apa, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau macam tu aku curi lah. Kalau boleh Allah Ta'ala, kalau Allah tak izinkan kau tak boleh curi pula. Ada je kadang tiba-tiba je datang apa ni, Pak Gad tu, tentera ke apa, bersiap-siap jaga. Tak boleh. Kita jangan cakap benda tu berlaku yang terlepas. Yang lepas tu pun dah diizinkan Allah. Dan ke depan kita tak mampu. Lemah long lai kita, la haula wala, tak ada daya upaya apa kita. Kalau dia tak bagi kehendak nak merompak, tak merompak kita. Kalau dia tak bagi kita berkehendak untuk solat, tak solat kita. Kalau macam tu aku tak payah solat lah, duduk diam. Itu pun salah juga. Duduk diam tu dia bagi juga. Kita nak mengaku kita duduk diam tu kita mengaku pun tak boleh juga. Bergerak pun tak mampu, duduk diam pun tak mampu kita. Tidur pun dia tidurkan kita. Jangan ingat aku tidur ke, aku yang nak tidur ngantuk. Tak, dia kalau tak bagi ngantuk pun tak boleh tidur. Jangan sombong lah. Tapi susah kalau tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Kita nak buat mengaku diri kita. Aku buat salah nanti apa, jadi ni boleh lah aku buat salah, Allah punya kehendak tu. Kita pakai pakaian yang macam tu, mana boleh. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tak ada daya upaya. Kita akan, Allah menyuruh yang baik-baik. Allah menyuruh yang baik-baik. Apa yang baik tu, kita tak ada keakuan diri. Jadi dia susun macam mana pun tetap baik. Kita tak ada daya upaya. Jadi orang yang masuk perhitungan ni maknanya orang yang masih lagi ragu-ragu lah. Masih ragu-ragu macam mana? Dia kira nanti aku buat gini-gini solat, Allah ganjarkan aku begini-gini. Alasannya surga. Aku
Bila buat jahat, aku akan dicampakkan dalam neraka. Kita berkira-berkira begitu. Benda tu bukan saya cakap tak betul, tapi masih lagi kita berkira-berkira begitu. Akan datang nanti aku dapat syurga balasan dia. Akan datang nanti aku buat tak elok, jawapannya akan dia azab aku dalam neraka. Kita masih main takut tu lagi. Bukan saya cakap tak betul, tapi caranya tu tak kena. Cara ni sebenarnya kita kat dunia ni atas surga dan neraka. Tu maknanya atas kita ni tadi, kalau kita lupa pada Allah, tu azab. Atas kita tak ingat, kita tak buat pengakuan ada diri kita, itu manis. Itu kemanisan. Kita mengesahkan Allah, tak mahu ada keakuan diri, itu manis. Itu nikmat lebih pada syurga. Itu yang kita harus fahami betul-betul. Fahami betul-betul. Jangan kita berkira-kira, aku buat baik ni Allah kau balas syurga. Itu kita pakai takut lama. Takut tu hanya sekadar kita mengetahui sebentar. Dan kita kena kenal diri, kenal Allah, baru kita faham apa tu syurga, apa tu neraka. Kalaupun kita masuk syurga tapi kita tak ingat Allah, tu azab sebenarnya. Kita syok sendiri, kita kata dalam syurga nanti kita boleh lupa pada Allah. Tak. Orang yang dalam syurga tu dia sentiasa cintakan Allah, sentiasa rasakan Allah, baru boleh ditempatkan di dalam syurga. Tapi kalau orang yang lupa pada Allah, tempatnya azab lah. Faham tak maknanya? Ini dah dikupaskan dah. Maknanya ketika di dunia lagi, kita nak syurga ke nak neraka tu atas apa yang kita buat. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, payahlah. Bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu syurga tu adalah sentiasa ingat Allah, tak ada keakuan diri. Tu nikmat besar, lebih daripada nikmat syurga. Tuhan punya syurga. Itu yang Allah hendak. Dia jadikan syurga supaya bukan maknanya kita terus melulu pada syurga. Dia nak bagi tahu nikmatnya syurga tu tadi, tu baru 1% ibaratnya. Percikkan yang aku yang menciptakan sebenarnya lebih mustahak daripada aku ciptakan syurga. Itu yang Allah Ta'ala nak maksudkan. Kalau tidak kita tak faham. Kalau dia tak ciptakan syurga, kita tak faham. Tapi dia ciptakan syurga bukan suruh kita tak faham. Dia suruh tajalliyat supaya dia faham. Aku tu lebih nikmat daripada syurga. Dan azab pun dia jadikan untuk bagus untuk kita, supaya kita faham bahawa lupa pada Allah lebih azab lagi daripada azab tu sendiri. Jadi di dunia tu, maksud saya, di dunia tu tadi atas nilai kita macam mana kenal diri tak kenal Allah. Kalau kenal diri, kenal Allah, kita belajar, untunglah kita. Kita tahu dah nikmat tu yang sebenarnya, nikmat syurga tu adalah kita memiliki Tuhan punya syurga tu. Dan azab tu kita tahu bila kita lupa ada keakuan diri, itulah azab neraka, lebih azab lagi. Kita kat dunia lagi kita dah kenal, dah faham watak-watak orang, ciri-ciri orang yang ahli syurga dan ahli neraka. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika dia balik Isra wal Mi'raj, supaya sahabat tu faham apa sebenarnya. Rupanya kita nak lebur, nak sentiasa berada dalam buang keakuan diri dan berada di dalam dia mengesahkan dirinya. Itulah sebesar-besar nikmat.